Sebetulnya dua orang narasumber sudah pun kita bawakan di studio Jubilee Emas TV pada pagi ini. Kita sapa saja di sebelah kiri saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi sebetulnya kita bersama dengan Nur Sabihah Haji Zulfikri ya. Saya sendiri. Apa khabar? Alhamdulillah baik. Sajuk sejar ini. Betul. Menjengah keluar pun hujan. Lurus hujan lambat. Dan alhamdulillah juga di sebelah Sabihah kita perkenalkan Siti Nurul Afika alias Siti Nurul Fitrah binti Jainuddin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat macam seperti Sajuklah sejuk. hari dah berhenti hujan. Jadi apabila diketahui akan diwawancara dalam Rapat Pagi, pasti semalam dah nyaman tidur kali ni. Sebenarnya 2 hari sudah. Tapi semalam 2 malam. 2 malam sudah sebenarnya. Pasal benda ni last minute kena bagi tahu kan. Tapi kami prepare lah sebab kami pernah juga mengikuti program yang dimaksudkan lah macam itu. Alhamdulillah lah. Tapi hilang sikit nervous satulah. Jadi bis kita orang-orang istimewa dan terpilih untuk berkongsi rasa, pengalaman, kisah bis kita kerana dapat menghafaz beberapa juzuk Al-Quran semasa mengikuti program hafazan ya. Jadi mungkin dalam hal ini kita boleh terus saja kepada agenda kita ni. Kan mau tahu tips ni sebenarnya, masya-Allah. Boleh memberikan inspirasi sebenarnya ni kepada para penonton kita ni ya. Jadi berapa lama sebenarnya sudah mengikuti program ini? Kita mulakan dengan Sabihah. Okay, kalau saya sendiri jujur hafazan ini dari Damit Pelang sudah. Sebab mama kan guru agama. Jadi ia mengajar Al-Quran, jadinya Sabihah tu dari Damit sudah digalakkan untuk menghafaz Al-Quran. Surah pertama yang Sabihah hafal masa Damit adalah surah Al-A'la. Yang Sabbih isma rabbikal a'la. Itu surah pertama yang Sabihah hafal. Jadinya kalau yang masa ni mengikuti program hafazan ni dari dalam itu dari 2021. Jadinya ni berapa tahun sudah tu? Dalam 5 tahun lah. Cuma tu sudah sampai keluar pun masih mengikuti program hafazan. Masya-Allah ya. Dan kalau untuk Afika macam mana? Afika sama macam Sabihah dari tahun 2021. Masa tu baru kenal dengan Al-Quran lah. Sebelum ni baca saja tapi indah menghafaz lah. Jadinya masa tu baru mengenal macam mana tajwid, macam mana mengetahui macam mana cara menghafal lah. Kalau boleh tahu juga siapa pembimbing dalam program ini? Yang dalam program ini dari dalam sampai keluar Ustazah Hamizah lah. Ustazah kami yang comel molek atulah. Masya-Allah. Mungkin ada yang melihat ya. Sama lah macam Afika. Mudah-mudahan Ustazah melihat lah. Jadi ustazah yang sama, pembimbing yang sama. Dan kalau kita melihat juga dari segi program hafazan ini, memang pihak-pihak tertentu memang memberikan satu gerakan dan juga galakan yang jitulah untuk kita ni sentiasa mengukuhkan iman kita ni, hati kita ni dalam Al-Quran. Jadi kalau mengenai dengan hafazan ini berbeza dengan membaca Al-Quran kan Sarina. Jadi kalau mengenai dengan cabaran untuk menghafaz Al-Quran sendiri, mungkin ada juga dapat dikongsikan ataupun dapat kongsikan cabaran menghafaz Al-Quran itu. Cabarannya tu yang pertama, kalau masa syok-syok menghafaz itu tiba-tiba dia cuti. Itulah cabarannya, macam syok sudah menghafaz tiba-tiba cuti tersekat, terberhenti. Uzur syar'i. Uzur syar'i. Jadi terpaksa mengulang yang surah yang sudah dihafal tu. Kalau untuk hafalan baru mana dapat kan, kalau sudah cuti itu yang dia dapat. Terus itu yang kedua, cabarannya ini yang ustazah bagilah untuk Sabihah, kata ustazah 3 surah dalam sekali masak. Surahnya bukan surah pendek, surah panjang. Itulah satu cabarannya tu, Sabihah mesti menghafalkan dalam 1 minggu tu 3 surah sekaligus untuk ditasmik ke ustazah. Dalam seminggu 3 surah. Contoh. Bagi contoh. Macam juzuk 30 kan surah An-Naba, An-Nazi'at, lepas 1 Abasa. Kan tu panjang kan tu surahnya, jadinya ada surah-surah di dalam 3 surah dalam 1 minggu untuk dihafalkan sekaligus. Tapi jujur kalau Sabihah sendiri, Sabihah seorang yang mudah menghafal, mudah menghafaz. Tapi kalau sudah berpulangan
memang kalah sikit lah. Saya percaya dalam bentuk cabaran yang lain itu dari segi emosi barangkali juga memandangkan orang kita ni faham mungkin situasinya berlainan dengan yang biasa. Kalau Fika sendiri apa lagi cabaran selain daripada uzur syar'i itu? Al-Quran itu Fika dah berapa dengan tajwid sebelum ni? Sebelum ni Indah pandai tahu panjang pendeknya macam mana. Jadinya untuk menyesuaikan diri dengan hafalan itu payah. Untuk memahami hafalan pun payah. Di mana ya 2 harakat, di mana 3 harakat. Di sana Fikah cuba menyesuaikan diri Fikah dengan kesabaran Fikah lah. Untuk memahami segala tajwid untuk menghafal. Hafalan Fikah lambat, Indah seperti Sabihah. Fika punya hafalan dalam seminggu 1 surah kadang-kadang dalam sehari 1 ayat 2 ayat saja. Memang lambat lah, tapi alhamdulillah masa ni masih konsisten membaca tetapi lambat lah. Agak menarik sekali sebetulnya. Tapi sebetulnya kita ingin mendengarkan juga mengenai dengan contoh daripada salah satu bacaan surah yang dapat dikongsikan dari Sabihah terlebih dahulu. Surah apa dan kenapa dipilih? Okay, Sabihah akan bawakan surah insyaAllah surah Al-A'la, sebab itu surah pertama yang Sabihah hafal dari umur 7-8 tahun macam itulah. InsyaAllah. Jadi boleh mula. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faj'alahu gutha'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi surah Al-A'la ataupun Sabihah ya, kita ni akan sering dengarkan apabila solat jemaah Jumaat ni. Solat Jumaat, solat sunat. Solat sunat. Yes, setiap solat sunat. Jadi ada membedah ataupun mentadabbur setiap ayat-ayat tafsir daripada setiap ayat dalam surah Al-A'la ni semasa dalam program? Sebenarnya Mungkin ada menghayati dari dalam surah adalah ini. sedikit, tapi Indah terlampau diingati yang tafsirannya sebab yang Sabihah fokus adalah dengan bacaannya, dengan surahnya. Alhamdulillah. Baik, kalau Fika sendiri, kami mau macam mendengarkan bacaan daripada Sikit Fika. sajalah. Surah yang dipilih. Rasa bacaan Fika terlampau slow sedikit lah daripada Sabihah. InsyaAllah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة فك رقبة وما أدراك ما العقبة صدق الله العظيم. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya.
Jadi setiap surah yang kita ni hafal itu pastinya memberkah dan juga kafiat tersendiri, obat syifa dalam jiwa kita ni. InsyaAllah. Kita ni sama-sama pun sebenarnya menyucikan jiwa kita ni, tambahan baru lagi tahun baru ni, tahun 2026. Pasti ada azam masing-masing. Saya difahamkan pun bis kita pun masa ni berkecimpung dalam bidang keusahawanan. Masya Allah. Tahniah kami ucapkan ya. Dan dalam hal ini juga saya percaya bukan menghafazan ini bukan dalam jangka masa yang boleh dikatakan singkat. Macam mana bis kita masing-masing mengatur masa bis kita? Masa untuk menghafazan tu, kalau saya sendiri biasanya menghafaz tu lepas sembahyang. Macam lepas sembahyang subuh ataupun lepas sembahyang isyak. Ambil masa yang ada waktu yang panjang untuk duduk atas sejadah, lepas itu menghafaz. Ataupun waktu kami sedang bekerja tu, macam kami berdagang tu kan, berjual-jual tu kan ada masa, ada gap sikit. Jadi di sana pun kami boleh menghafal macam tu. Macam satu, kalau masa ni bukan menghafal baru kan, kami mengulang, masih lagi mengulang yang 3 juzuk, surah-surah yang 3 juzuk yang dihalusi lagi. Jadinya itulah dengan ada masa gap sedikit itu, ambillah masa untuk mengulang itulah. Kami ambil masa untuk mengulang. Jadi ia berterusan. Yes, berterusan. Tidak putus. Walaupun macam sesibuk apapun, kami tetap ada masa untuk walaupun sedikit. Kata ustazahnya walaupun dia 3 ayat kah, 5 ayat kah, at least ada untuk mengulang itu. Jadi rasanya memang di mulut-mulut lah ni. Memang di mulut-mulut dalam fikiran kita ni. Nyorang kan, bukankah nyorang walaupun tidak melisankan, walaupun dalam hati sudah menjadi satu usaha untuk menghafal dan juga sebagai pendinding kita ni kita niatkan sebenarnya. Kalau Fika sendiri, artinya dalam program ni walaupun Indah lagi bersama dengan rakan-rakan lain di dalam sana tu, habis kita masih lagi membuat mentasmik bersama dengan ditasmik oleh ustazah sehingga sekarang. Masih berjalan dengan seperti biasalah. Kadang-kadang kami akan mengambil masa dalam sebulan sekali kalau dalam kesibukan kebiasaan hari-hari. Tapi kalau ada masa lapang, seminggu sekali, seminggu 2 kali, ikut dengan peruntukan yang diberikan. Peruntukan masa ada. Walaupun Indah face to face, kita jumpa saudara, kami boleh online voice note. Ustazah ni cekkan surah ni macam tu. Mana salahnya, mana salah bacaan kami. Selalunya kami dalam hafalan kami ni, kami kebanyakannya kami mencari di mana poin kami untuk meluruskan tajwid kami supaya maknanya tu benar-benar sama dengan tafsirnya lah. Maafkan saya kerana bertanyakan soalan ini. Apa yang membuatkan bis kita berdua ni mau benar-benar mendalami Al-Quran ni? Adakah semata-mata ingin hanya hafal ataupun ada sesuatu yang ingin bis kita capai dari sudut rohani, jiwa bis kita macam tu? Kalau Sabiha dengan menghafal Al-Quran ini boleh membuat jiwa Sabiha tenang. Walaupun Indah banyak, tapi dengan membaca ayat Quran itu saja, dengan membaca, apatah lagi dengan menghafal, apatah lagi dengan mendengar, boleh membuat jiwa tenang. Sebab dari Damit sudah memang sudah diajarkan, memang sudah diperkenalkan dengan ayat-ayat Al-Quran ini. Walaupun Indah 30 juzuk, tapi dalam beberapa surah pun syukur sudah, alhamdulillah. Jadi dengan Al-Quran ini, ayat Al-Quran ini, jiwa akan tenang lah. Macam pikiran pun akan setiap kali rasa macam dunia tu macam terbalik kayak baca saja ayat Al-Quran, baca surah apa baik tu surah macam Alam Nashrah ke, surah 3 Qul ke, ayat-ayat lazim lah yang pendek-pendek tu boleh sudah buat membagi ketenangan untuk diri sendiri. Jadi hanya dengan mengingati Allah, dengan hanya mengingati Allah. Jadi kalau untuk Fika sendiri, kalau saya berminat dengan cabaran yang baru sebenarnya. Masa tu di dalam kan katanya ada program hafazan katanya. Kali kata macam siok juga. Kata mencuba walau mencuba saja. Kali sudah masuk dalam kelas, ustazah bagi tahu kalau tanpa niat yang baik tidak akan hafal lah. Jadinya Fika pasang dalam hati niat kerana Allah Taala. Kuatkan hati. Itu sajalah dari hati Fika untuk menghafalan ni hanyalah untuk Allah. Jadi adakah maksud program hafazan ni daripada peringkat awal Iqra ke diperdengarkan dulu cara kita ni menyebut makhraj huruf-huruf hijaiyah tu diperdengarkan dulu ataupun terus saja kepada Quran? Sebenarnya kalau kami kan pengambilan masa tu ramai yang mencubalah. Tapi ada beberapa orang yang terpilih lah.
Di tasbih cuma terlebih dahulu. disingkatkan Ada saringan. ya, Ada saringan ada ditapis lagi, ditapis lagi lah. Boleh yang dari Iqra pun boleh menghafal sebenarnya. Tapi lebih baik yang pandai membaca lah pada masa itulah. Masa ni kami mengalulukan rakan seliaan yang Lain. mengikuti hafazan program ni lah. Tapi memang masih ada berhubungan dengan apa ni? Memang Rakan yang lain? Ada. Masih ada. Masih Masya Ada Allah. satu rakan kami namanya Fifi. Ya kami 3 orang kan tu di dalam, kami dari dalam hafazan 3 orang. Jadi kami 3 orang ni complete each other. Yang Fifi ni ia bacaannya mantap. Pro. Hafazannya mantap. Hafalannya. Pro lah. Yang penting ia pro lah. Pasal ia mengambil surah juzuk 5 sudah. Ia 5 juzuk sudah. So jadinya yang kedua Sabihah. Sabihah pun hafalan okey tapi tajwid saja kurang. Macam kalau Afikah okey tapi ada hafalan lambat sikit. Jadi kami 3 orang ni Fifi, Sabihah sama Afikah ni kami complete each other. Tapi walaupun hafalan lambat dari segi bacaan sebentar tadi dapat menusuk bagus, ke yes. Dapat dihayati dengan lebih tajam sebetulnya. cukup harakat tajwidnya indah didengar. Jadi itulah saling melengkapi Iya, tiga saling- sekawanan Tiga dia. sekawan dia. Sebenarnya ada lagi rakan seliaan yang lain lah. Masa ni dalam 5 orang rakan seliaan yang mengikuti program hafazan yang di bawah Afsa. Okey, ini lagi Alhamdulillah. soalan yang ingin saya tanyakan. Sepanjang berada di sana, peluang kita ni untuk lebih mendekatkan diri dengan pencipta tu ada terbimbing. Yes. Ni orang terpantau. Yes. Berapa kali bis kita khatam ketika berada di sana? Hanya terkira sebenarnya. Masya Allah. lebih daripada 10 kali. Lebih lagi daripada 10 lah. 10 kali khatam. selama di dalam tu lah, selama menjalani Kalau hukuman itu membaca kan. sahaja. Kerana saya ada pernah juga menemubual salah seorang ketika tu 40 kali khatam. Tapi melihat kepada logikanya. Lebih. Tapi sebenarnya memberikan inspirasi kepada orang Orang yang di biasa, luar, orang yang biasa seperti kami ini, mampukah kami hanya memikirkan kesibukan Ya. rutinitas harian, komitmen, tapi melihat pencapaian bis kita tu ada rasa iri, Ada rasa rendah diri juga rasa sebetulnya. rendah tu kan. Jadi apa yang barangkali sesuatu yang boleh bis kita katakan dan sampaikan kepada masyarakat kita ni lah, mungkin juga kepada rakan-rakan seliaan. Yang lain. Untuk masyarakat yang lain, untuk rakan seliaan yang lain juga, jangan pernah takutlah, jangan takut untuk mencuba, jangan takut untuk untuk belajar. Jadi jangan cakap diri itu dia pandai, kan dia pandai yang dia dapat indah. Katakan pandai, katakan dapat, insya-Allah. Dengan kamu hafal surah Al-Fatihah, surah 3 Qul tu pun surah kira penghafaz. Kan? Jadinya jangan pernah takut untuk mencuba, itu saja. Belum terlambat untuk belajar, sedangkan yang masa ni umur 50 ke atas pun masih ada yang mahukan belajar Al-Quran walaupun dari betul. Iqra. Masih ada yang mahu untuk Meluruskan bacaan. meluruskan bacaan. Jadinya jangan pernah takut, jangan pernah rendah diri. Itu saja. Apa-apa ni boleh dicuba. Insya-Allah. Bagaimana dengan Afikah juga? Saranan kepada masyarakat di luar sana. Kalau Afika untuk masyarakat yang lain yang ingin mencuba untuk menghafaz Al-Quran, mencuba sesuatu jangan terlampau jauh. Biar dekatkan diri dengan bacaan yang simple saja. Peringkat berperingkat. Peringkat-peringkatnya. Jangan terlampau memaksa diri untuk menghafaz dalam satu hari satu surah. Satu ayat pun cukup dalam satu hari. Kalau jika Fika mau lah. berkesinambungan 2 ke 3 ayat ataupun ke 5 ayat, tergantung pada kemampuan masing-masing. Sebenarnya program ini bukan saja untuk menghafal Al-Quran, tetapi untuk mendekatkan diri kepada Ilahi, yang menciptanya. Pencipta. InsyaAllah ya, cukup memberikan inspirasi. Benar-benar memberikan inspirasi. Jadi kita menyentuh sedikitlah memandangkan Afika dan juga Sabihah merupakan pengusaha sudah masa ni. Berapa lama sudah berkecimpung dalam perusahaan bis kita Ciburi masa ni? Masa ni kan masuk 3 tahun lah. Masya Allah. Bersama lah ni. Bersama. Bersama. Dengan Fifi ke Leja? Fifi tu big boss. Fifi tu behind the scene. Dia hilang sikit dah. Hilang sikit. Masya Allah. Baik, kami Alhamdulillah. doakan dan kita mengharap sama-sama kita ni berdoa, merapat doa semoga usaha bis kita ni
akan dapat menyuntik hati Amin. kami semua dan boleh mengikut langkah bis kita lah untuk tahun 2026 ni. Nampak indah. Terima kasih kerana terus memberikan inspirasi. Di dalam kekurangan ada keindahan sebenarnya. Dan bis kita ada tapi kami tidak ada. Di dalam hujan ada pelangi. Betul. Masih hujan pulang dia. Masih hujan. InsyaAllah ada pelangi InsyaAllah, nanti. insyaAllah. Alhamdulillah. Jadi kita ucapkan terima kasih. Dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.